Salam sejahtera dan selamat pagi adik-adik semua, bersama dengan saya Sean Steven, host anda untuk Teroka di Didik TV KPM. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada adik-adik semua untuk sentiasa mengikut SOP bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, gunalah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman, dan apabila berada di tempat yang awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan pada hari ini, bagi penerokan kami juga ada seorang cikgu bersama kami. Silakan Cikgu Rizwan. Hai Sean. Hai Cikgu, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, sebelum kita mula, jom Cikgu kita pakai gel pembasmi kuman. Okey. Dan marilah kita buka pelitup muka kami ya Cikgu. Silakan. Okey. Bagi mereka yang menonton di rumah, jangan lupa ya, apabila membuka pelitup muka kita, ya pastikan simpan di dalam bekas yang disediakan seperti Cikgu dengan saya ya. Jangan letak merata-rata tempat, jangan letak atas meja. Biarlah selamat. Baiklah Cikgu. Untuk hari ini saya nak tanya ya, sebelum kita mula tadi ada satu video berkenaan dengan evolusi komputer. Apakah video tersebut dengan projek apa, bukan projek, tetapi dengan apa hubung kaitnya dengan subjek kita pada hari ini? Okey Sean. Sebenarnya hari ini kita akan belajar tentang sistem nombor. Tapi apa yang ditunjukkan dekat video tu adalah sedikit sebanyak menyentuh tentang sistem nombor. Bukannya saya nak sentuh tentang perkakasan dia. Tetapi sentuh kepada macam mana sistem nombor itu dapat membantu sesebuah komputer untuk melaksanakan suatu arahan daripada pengguna. Okey, seperti yang kita nampak dekat depan ni, ada satu motherboard ni. Okey, komponen yang dalam ni adalah berfungsi sebagai sistem nombor. Dia akan membantu mengkodkan arahan yang ada ke dalam bahasa yang difahami oleh komputer. So dia bagaikan bahasa sendiri untuk komputer. Bahasa komputer ni terdiri, dia ada satu bahasa dia sendiri. Okey, kita sebagai seorang manusia, kita ada berbagai bahasa, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris. Okey, tapi dalam bahasa untuk komputer ni kita panggil dia sebagai bahasa mesin. Bahasa mesin. Okey. So macam kita biasa gunakan perkataan. Kita menggunakan macam Cikgu cakap tadi, bahasa bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan semua. Tapi bahasa mesin ni macam mana Cikgu? Okey, bahasa mesin ni macam kita sebagai manusia, kita faham bahasa, contoh daripada huruf A sampai huruf Z, nombor 0 hingga 9. Tetapi untuk bahasa mesin ni ada dua je. Satu kosong dan lagi satu satu. Betul. Kosong dan satu sahaja. Untuk mengubah arahan yang cuba nak disampaikan daripada pengguna kepada komputer. Hanya nombor 0 dengan 1 je Cikgu? Nanti kita tengok macam mana 0 dan 1 tu dapat melaksanakan arahan-arahan tu. Tapi kenapa pembangun komputer ni dia hanya menggunakan digit 0 dan 1 dan bukan macam kita gunakan 0 hingga 9? Okey. Mari kita lihat yang inilah. Okey. Komputer bukannya dia faham 0 dan 1 tapi diistilahkan 0 dan 1. Sebenarnya ada sebuah komponen yang berada dalam komputer ni dipanggil sebagai transistor. Iaitu transistor ni dia akan berfungsi untuk menyalakan sama ada on ataupun off. Okey, nyalaan on ataupun off, iaitu untuk nyalaan off kita akan letakkan dia sebagai nombor nilai 0. Okey, untuk on kita akan letakkan dia sebagai nilai 1 supaya kita mudah untuk membaca sistem nombor tersebut. Okey. Dan on and off ni kita akan panggil dia sebagai 1 bit. Sama ada dia off ke on ke, kita akan panggil dia sebagai 1 bit. Okey. Kemudian bit-bit tersebut kita boleh kumpulkan dia menjadi 8 bit yang akan bersamaan dengan satu aksara. Tahu tak apa tu aksara? Tak tahulah Cikgu. Okey, aksara ni kita boleh katakan sebagai sebarang huruf, sebarang nombor ataupun sebarang simbol yang boleh diwakilkan untuk diwujudkan dalam komputer. Okey, jadi bila 8 bit terkumpul sama dengan satu aksara ni, maknanya dia adalah 1 byte. Sebab tu kita pernah dengar megabyte, gigabyte, terabyte, dan macam-macam lagi. Okey. Jadi tadi soalan tadi. Kenapa komputer hanya tidak menggunakan 0 hingga 9? Hanya menggunakan 0 dan 1. Cuba kita bayangkan lampu ni. Okey. Kalau kita gunakan nombor 5, maknanya lampu tu mungkin malap. Berkemungkinan komputer tak boleh kesan sama ada dia
terang bright, terang jelas ataupun terang pudar sikit. Sebab komputer tak faham. Jadi bila kita menggunakan sama ada off ataupun on, jadi komputer akan mudah faham. Jadi dia akan boleh menjimatkan masa. Dan komputer pun tak perlu nak bekerja keras untuk melaksanakan suatu arahan. Baik. Okey, cikgu, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, kita juga ada 4 tetamu khas yang bersama kami, kan cikgu? Ya. Okey, siapakah mereka? Okey, mereka ini adalah pelajar-pelajar saya daripada SMK Tiram Jaya Tanjung Karang. Okey, dengan ini saya nak memperkenalkan mereka dulu, Sean. Boleh, cikgu, silakan. Okey, yang pertama kita ada Syahira Nadia. Hai Syahira. Hai. Suara sikit. Okey, kemudian kita juga yang kedua kita ada Alim Nazrin. Hai Alim. Hai. Okey. Seterusnya kita ada juga Siti Balkis. Hai Siti Balkis. Hai. Okey, dan akhir sekali kita ada Naim Zafran. Hai. Selamat pagi. Okey, kita dah ada dah murid-murid kita yang ada dalam talian. Ya, selain daripada itu, cikgu, saya nampak ni, okey, sebelum itu saya nak ingatkan kepada adik semua ataupun nak minta izin, ya, kerana ini adalah berkenaan dengan sains komputer. Maksud kita akan menggunakan banyak istilah yang ada dalam bahasa Inggeris bagi memudahkan kefahaman kami. So nak minta izin untuk kita menggunakan bahasa Inggeris bagi istilah-istilah yang kita akan sebutkan tadi ataupun sebutkan nanti. Contohnya seperti di hadapan kita ni, dalam bahasa Melayu adalah papan kekunci, tapi kita biasanya sebut ataupun istilahnya adalah keyboard yang kita memang ramai dah tahu akan sebut keyboard. So itulah nanti kita akan gunakan bahasa Inggeris bagi istilah-istilah ataupun bahagian-bahagian komputer tersebut. Dan selain dari itu, cikgu, so maknanya untuk hari ini, ya, kita akan lebih fokus kepada bahasa yang digunakan oleh mesin, ya, cikgu. Dan juga hari ini mungkin untuk lagi memberikan kefahaman yang lagi baik berkenaan dengan fungsi komputer, dan juga kita akan bedah siasat. Bedah siasat bahasa mesin dan bahasa komputer pada hari ini, ya, cikgu. Yang saya nak sentuh sikit, Sean. Okey, macam contoh, kita ambil contoh yang paling mudah lah. Okey, contoh paling mudah bila kita mengenakan keyboard. Okey, selalunya bila kita tekan apa sebarang huruf ni, muncul di monitor apa yang kita tekan. Tetapi di sebaliknya adalah peranan sistem nombor ni ada pada keyboard tersebut. Bukannya dia menghantar, kalau kita tekan huruf K, dia akan hantar huruf K. Tidak. Dia sebenarnya menghantar kod nombor perduaan kepada komputer itu sendiri untuk menukarnya balik kepada huruf di skrin komputer. Wow, okey. Kod nombor perduaan. Kod nombor perduaan. Sebab itu je komputer yang faham bahasa. Baik, cikgu. Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut ataupun untuk menerokai dengan lebih mendalam lagi, sebelum tu kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean, Steven dan juga Cikgu Rizwan. Okey, baik cikgu. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada adik-adik semua untuk sentiasa mengikut SOP seperti kerap cuci tangan, gunalah gel pembasmi kuman, pelitup muka mestilah dipakai apabila berada di tempat awam, dan juga berada di tempat awam tu pastikan jarak di antara satu sama lain lebih daripada 1 meter. Seperti yang anda nampak di sini dalam studio ni, jarak di antara saya dengan Cikgu Rizwan memang lebih daripada 1 meter. Kalau tak siap saya, dia lebih kurang 2 meter. Kan cikgu? Ya, cikgu. Okey, baiklah, kita mulakan penerokan kita pada hari ini. Silakan cikgu. Baiklah, untuk meneruskan pembelajaran kita hari ini,
Okey, kita kenal dulu apa yang dikatakan sebagai jadual ASCII. Tadi saya ada tunjukkan dengan Sean tentang keyboard tersebut. Ya, betul. Okey, dia menghantar kod ke dalam komputer bagi komputer kenal pasti apa arahan yang diterima daripada pengguna. Ya, okey, di sini ada jadual ASCII. ASCII. Okey, ASCII ni adalah akronim. Ya. Akronim daripada American Standard Code for Information Interchange. Okey. Jadi ASCII. Lagi senang untuk saya hafal ASCII lah, cikgu. ASCII senang kita sebutkan. Ya. Okey. Okey, jadual ASCII ni, okey, yang ditunjukkan ni, dekat sini ada 127 aksara yang akan digunakan, yang biasa kita gunakan di papan kunci terutamanya. Ya. Okey. Dan dia ada nombor perduaan yang tersendiri. Nombor perduaan tersendiri yang tiada persamaan dengan aksara-aksara yang lain. Okey. Jadi itu yang saya maksudkan, apabila kita menekan sesuatu huruf dekat keyboard tu, okey, dia akan menghantar kod nombor perduaan terus kepada komputer. Jadi komputer tahu bila kod itu diterima, dia tahu apa aksara yang cuba nak dimasukkan. Okey, baik. Okey, jadi ada 127. Okey, ada 127 perwakilan data dalam ni. Okey, dan saya juga ada minta pelajar-pelajar saya di rumah. Okey, iaitu kita cuba ciptakan aksara berdasarkan nama mereka. Okey, tetapi menggunakan nombor perduaan. Baik, cikgu. Okey. Okey, jadi saya nak minta kat sini murid-murid saya. Okey, murid-murid saya, sila tunjukkan kamu punya nombor perduaan. Tunjukkan. Okey. Wow. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, murid-murid saya ni ada pelbagai nama. Ada nama panjang, ada nama pendek, ada nama yang lebih kurang. Okey. Jadi setiap baris-baris yang diletakkan tu, okey, adalah mewakili 8 bit ataupun sama dengan satu aksara. Okey. Dan yang diwarnakan berwarna kuning tu ataupun berwarna oranye tu, itu adalah mewakili digit 1. Putih mewakili digit 0. Okey, jadi kita cuba baca. Kita cuba baca apa yang aksara dan nombor perduaan yang ada kat situ. Baik, cikgu. Okey, saya nak minta murid saya Alif. Okey, Alif, sila sebutkan nombor perduaan bagi huruf F kamu. Apa nombor perduaan dia? Angkat tu. Okey, apakah huruf F kamu? Nombor perduaannya? 0 1 0 0 0 110. Okey, 01 000 110. Itu adalah nombor perduaan yang diwakilkan bagi huruf F. Wow. Sebenarnya Sean, huruf F, huruf besar dengan huruf kecil, nombor perduaan dia adalah berbeza. Berbeza? Tak sama nombor perduaan dia. Okey, so kalau yang ini adalah untuk huruf besar, cikgu? Ni huruf besar semua. Okey, so kalau huruf kecil je nampak je macam mana? Kalau huruf kecil, kita boleh tengok jadualnya. Contoh sana. Okey, dekat sini kita ada contoh sebanyak, macam tadi saya kata, saya tanya daripada murid saya huruf F, huruf besar. Ya, betul. Tapi dekat sini untuk F huruf kecil adalah 01 100 110. So ada lebih satu selepas yang satu yang lagi satu tu. Dia tak sama nombor perduaannya. So bagi mesin ataupun komputer untuk tahu sama ada dia huruf besar ataupun huruf kecil. Jadi itulah kod nombor perduaan yang mewakili 127 aksara daripada jadual ASCII ni. Baik. Okey, kita teruskan, cikgu. Kita teruskan. Okey, kita ambil macam nama Syahirah. Panjang namanya. Sampai banyak bit-bit yang akan digunakan. Okey, Syahirah. Syahirah dengar? Okey, Syahirah, untuk huruf S kamu nyatakan nombor perduaan dia. 01 01 00 11. Okey, cuba angkat. Betul tak yang kamu sebut tadi? Apa tadi? Nombor perduaan Syahirah S 01 001 001. Mana? S. S kamu 01 01 00 11. Itu huruf S. Jadi makin banyak aksara yang digunakan, maka makin banyaklah bytes ataupun bits yang
masukkan dalam komputer tersebut. Okey, baik. Okey. Alright. So, siapa lagi kita nak tanya, cikgu ya? Kita dah tanya Alif, dah tanya Syahira. Mungkin kita boleh tanya Balkis pula. Hai Balkis. Hai. So, untuk mungkin Balkis saya cuba tanya, cikgu. Okey. Mungkin untuk perkataan L pula. L Balkis. Huruf, bukan perkataan. Huruf L. Huruf L. 0 1 0 0 1 1 0 0. Itu huruf L. Nombor perduaan bagi huruf L. Huruf L. Ikut kepada nyalaan dia punya itulah. Nyalaan dia. Ya. Kalau untuk saya, cikgu, kalau nama saya susah nak eja ke tak, cikgu? Kalau menggunakan sistem nombor perduaan. Okey, untuk Sean saya pun dah sediakan satu. Saya pun nak cuba bagi Sean, menguji Sean lah. Cikgu nak uji saya lah. Alamak. Okey. Tapi tak apa Sean, ni mudah je. Okey. Saya dah letakkan semua off. Okey. Off ataupun kosong, nilai kosong. Okey, Sean cuma buatkan tandakan huruf S tu apa nombor perduaan dia berdasarkan kepada. Okey, so saya kena pergi ke jadual, cikgu. Okey, boleh. Baik, saya rujuk jadualnya. Okey, maaf cikgu. Okey, so untuk huruf S, huruf besar ya. Okey, saya pegang ni. Gunakan stiker yang okey, cikgu dah sediakan dah. Okey, so untuk huruf S, huruf besar kita ada 01 01 0011. Okey, saya cuba Okey, saya buka stiker ni. Alamak. Okey. So S1. Okey, yang ni lah yang menyala. Ya. Okey. Letakkan yang satu. Alamak. Iya, okey. 01 01 Okey. 0011. Ya. Okey. Itu untuk S. Untuk S. Ini baru satu huruf je, cikgu. Maknanya komputer ni dia boleh buat dengan laju. Untuk satu aksara tu 8 bit dia perlu fahamkan. Saya ni lambat sikit juga sebab tu kita perlukan komputer dalam kehidupan seharian kita, ya cikgu. Itulah kita perlukan komputer untuk memproses maklumat ini agar dia menjadi lebih laju. Ya. Dia dapat, kalau kita tak tahu lagi perkataan-perkataan yang lebih panjang, arahan yang lebih panjang. Ya. Ini baru nama pertama saya, nama kedua, tiga belum lagi masuk. Lagi huruf lambat. Pertama. Huruf pertama. Ini betul lah, ini huruf pertama. Baru huruf pertama. Perlukah kita habiskan, tak perlu ke cikgu? Tak perlu. Nak juga. Kalau ada masa kita boleh teruskan. Mungkin kita tanyalah lagi satu pelajar yang masih belum jawab. Kita tanya dia. Okey, siapa lagi ya? Naif. Okey, Naif. Okey. Apa kata kamu sebut untuk huruf I kamu? Nombor perduaan bagi huruf I. 01 00 1001. Okey, itu dia. Huruf I, nombor perduaannya adalah 01 00 1001. Tak sama macam nombor aksara-aksara yang lain tadi kan? Cikgu. So, kalau saya nak simpulkannya, cikgu, kita menggunakan sistem nombor perduaan bagi, ataupun ini bukan bahasa untuk mesin. Untuk komputer. Untuk komputer. Semua peralatan digital akan menggunakan nombor perduaan. Okey. Tapi apakah perbezaan di antara nombor perduaan dengan nombor perpuluhan? Okey. Nombor perpuluhan adalah nombor yang biasa kita gunakan. Ya. Iaitu nombor perpuluhan adalah nombor yang terdiri daripada 0 hingga 9. Ya. Okey, jadi itu adalah nombor yang biasa kita gunakan apabila kita menggunakan apa-apa kod. Berkemungkinan ada setengah teknologi itu dia akan terus menggunakan nombor perpuluhan. Ya. Okey, kemudian baru dia transitkan ke dalam nombor perduaan. Dia akan menterjemahkan dalam nombor perduaan. Ya. Okey, ada teknologi yang terus nombor perduaan terus dihantar kepada komputer. Ya. Dan kita ada banyak nombor-nombor yang lain. Sistem nombor yang lain. Baik, cikgu. Okey, apa lagi yang kita akan terokai, cikgu? Okey. Nanti nama ni saya akan siapkan masa akhir nantilah. Kita letak tepi dulu. Okey, kita dah kenal tentang sistem nombor. Hari ini kita akan lihat kepada topik sistem nombor perduaan dan juga sistem nombor perpuluhan. Okey, jadi murid-murid saya, kamu boleh letakkan benda-benda tu. Okey, kita akan fokus kepada ciri-ciri nombor perduaan dan juga nombor perpuluhan. Okey, jadi sebelum ini murid-murid saya sebenarnya dah tahu dah apa ciri-ciri dia. Jadi kita cuba tanya mereka balik. Okey. Antara ciri-ciri yang ada pada sistem nombor perduaan, okey, sistem nombor perduaan juga dikenali sebagai nombor apa? Alif,
Alif, apakah nombor perduaan, selain kita kenal nombor perduaan tu disebut sebagai nombor apa juga? Binary. Okey, nombor binary. Binary. Ya, pernah dengar bahasa tu. Inggeris, binary. Bahasa Malaysia kita sebut binary. Binary, ya. Okey, selain daripada tu kita tengok ciri nombor perduaan adalah dia akan menggunakan nombor asas 2. Okey, menggunakan subscript 2. Hanya terdiri daripada 2 digit saja. Okey, kita cuba tanya Naif. Apa 2 digit yang ada pada nombor perduaan, Naif? 0 dan 1. Okey, terdiri daripada 0 dan 1 macam yang saya cakap tadi. Ya, cikgu. Okey, dan nilai tempat bagi nombor perduaan adalah terdiri daripada 1, 2, 4, 8 dan seterusnya, iaitu maknanya dalam gandaan 2. Okey. Dia semua melibatkan 2. Ya. Kemudian kita ada lagi satu, iaitu sistem nombor perpuluhan. Ya. Okey, sistem nombor perpuluhan. Okey, diminta Syahira. Okey, Syahira, apakah nama lain bagi nombor perpuluhan? Desimal. Apa dia? Desimal. Okey, nombor desimal. Ya. Okey, nombor puluhan tadi adalah nombor yang biasa kita faham. Ya, betul. 0 hingga 9. Betul. Jadi nombor tu adalah nombor desimal. Ya. Okey, nombor asalnya 10, subscript 10. Okey, digitnya terdiri daripada 0 hingga 9. Ya. Okey, nilai tempatnya adalah daripada 1, 10, 100, maknanya dalam gandaan 10. Itu adalah ciri-ciri sistem nombor perduaan dan juga nombor perpuluhan, di mana ini adalah yang perlu kita fahamkan sebelum kita belajar untuk penukaran nombor perduaan dan juga nombor perpuluhan nanti. Baik, cikgu. Sebelum kita menerokai penukaran nombor perpuluhan dan juga nombor perduaan, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Rizwan bagi subjek asas sains komputer. Okey, so cikgu, sekarang kita akan terokai pula penukaran nombor perpuluhan dan juga nombor perduaan. Silakan cikgu. Kita akan buat penukaran. Kita akan mulakan dulu penukaran sistem nombor perduaan ke perpuluhan dulu. Okey, perduaan kepada perpuluhan dulu. Jadi sambil saya akan bagikan soalan kepada murid. Ya. Okey, sambil itu juga kita akan buat aktiviti ini bersamalah. Baik, cikgu. Okey. Jadi dekat sini, pelajar pun ada. Okey, pelajar, sila tunjukkan kamu punya layan kertas yang biasa saya berikan. Okey, itu dia. Dia lebih kurang sama. Okey, jadi di sini saya nak murid-murid semua menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan berdasarkan kepada soalan yang saya bagi. Iaitu 0110, iaitu nombor perduaan ditukarkan kepada nombor perpuluhan. Okey, Sean. Di sini bila tadi kita sebut 0110. Jadi nyalaannya adalah 01. Jadi yang saya nak nyalakan, saya simbolkan macam peting lah. 0110. 0110. Kemudian di baris pertama adalah kuasa bagi asas 2. Jadi kita mulakan nombor 2 semuanya. Bermula daripada sebelah kanan ni. Sebelah sini. Saya akan letakkan 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 dan juga 2 kuasa 3. Tadi saya tunjuk
ciri-ciri nombor perduaan. Ya, cikgu. Iaitu asal 2 tadi adalah dalam gandaan 2. 1, 2, 4, 8. Okey, sebenarnya 1, 2, 4, 8 tu adalah daripada nombor kuasa ni juga. Okey, 2 kuasa kosong. Okey, kita dapat 1. Okey, 2 kuasa 1 kita dapat 2. 2 kuasa 2 kita dapat 4. Dan 2 kuasa 3 kita dapat 8. Okey. Kemudian kita nak tukar nombor tadi iaitu 0110. Ya. Okey, jadi nyalaan tadi ni 0, kita letak kat sini. 0. Sini 1, sini 1 dan sini adalah 0. Okey. Kita selesaikan operasi ni, mendarabkan yang pertama ni dengan yang daripada soalan tadi. Nilai tempat dengan soalan tadi. Ya. Okey, 1 darab 0 kita akan dapat 0. 2 darab 1 kita akan dapat 2. 4 darab 1 kita akan dapat 4. Dan 8 darab 0 kita dapat 0. Kita akan jumlahkan nilai tersebut. Maka kita akan dapat, saya tak nak sebut, saya tengok jawapan pelajar sama tak? Kita jangan sebut. Jadi jawapan dia kita letakkan subscript 10. Ini nama subscript 10. Kenapa letak 10 cikgu? Okey, sebab kita nak tukar tadi daripada nombor perduaan kepada nombor puluhan. Supaya kita dapat kenal pasti ini adalah nombor perpuluhan. Baik. Okey, jadi pelajar, kamu dah buat tadi? Okey, kamu dah buat? Okey, sila tunjukkan jawapan kamu. Adakah sama seperti yang saya buat dekat depan ni? Okey, Naif, apakah jawapan kamu? Sila sebut. 6 subscript 10. Okey, 6 subscript 10. Jadi sama seperti yang kita selesaikan ni. Baik. Okey, jadi ini melibatkan hanya 4 bit saja. Okey, kita beralih kepada soalan yang kedua. Okey, saya letak belakang ya. Boleh. Okey. Soalan kedua ni dia 8 bit. Iaitu nombor perduaan tadi 4 yang bit mewakili satu aksara. Okey. Jadi yang ni, kali ni saya akan gunakan soalannya adalah tukarkan nombor perduaan 100 101 101 asas 2 ditukarkan kepada nombor perpuluhan. Okey. Kita tengok 1 1 0 0 1 0 1 0 1. Okey. Kemudian kita letakkan kuasa bagi nombor 2. Okey, bermula daripada belakang dulu. Kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 4, kuasa 5, 6 dan kuasa 7. Okey. Kemudian nilai tempatnya adalah 1, 2, 4, 8, lepas tu 16, 32, 64 dan 128. Ya. Okey. Kita selesaikan. Okey, ambil soalan tadi. Tadi berapa? 1 0 0 1 0 1 0 1. Okey. Darabkan 1 darab 1 1, 2 darab 0 0, 4 ya. 0, 16 darab 1 16, 32 0, ini 0 dan 128. 128. Okey. Berapa jumlahnya? Okey. Berapa jumlahnya? Okey. Okey, dah dapat dah. Okey, jawapannya 149. Okey, subscribe 10. Okey, mari kita tengok jawapan daripada murid-murid saya. Okey, kita lihat kepada Syahira. Syahira masih menulis ke? Dah ada jawapan Syahira? Syahira dah ada jawapan? Dah. Okey, apakah jawapan kamu? Sama tak seperti yang saya tulis ni? Tunjukkan. 149 subscribe 10. Okey, ya, 149 subscribe 10. Okey, inilah contoh macam mana kita nak buat pengiraan penukaran daripada nombor perduaan ke nombor perpuluhan. Okay. Boleh kita teruskan? Cikgu nak tanya ya, sebelum tu, soalan ni dalam peperiksaannya biasanya ada tak? Memang ada kan soalannya? Memang ada. So dia akan ambil berapa lama untuk menghabiskan ataupun menyelesaikan soalan seperti ini?
Okey, soalan seperti ini bergantung kepada pelajar sendiri. Ada soalan mungkin dah dibinakan jadual begini. Mereka cuma mengisi ruang saja. Ada soalan macam soalan contoh pilihan jawapan. Okey, mungkin mereka perlu membuat pengiraan secara manual untuk mencari apakah jawapan yang bersesuaian dengan ini. Tapi memang boleh guna jadual seperti inilah cikgu. Jadual begini atau ini untuk mereka lebih faham macam mana nak buat pengiraan tu. Tapi ada pelajar yang sudah mahir, mungkin dia boleh tulis terus jawapan. Dia tak perlu dah step by step ikut baris untuk dapatkan jawapan. Okey, silakan cikgu yang seterusnya. Okey. Kita sudah tamat penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Kali ini kita akan lihat apakah kaedah yang boleh digunakan untuk menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey. Tadi okey cikgu, sekejap ya. Saya kena pusingkan. Okey. Ataupun saya letakkan ini ke tepi dulu kan cikgu? Okey, saya pegang dulu. Okey. Ni dia suka sikitlah sebab kita kena kalkulator. Kalau ada kalkulator kat sini. Okey. Jadi di sini, okey, ini adalah tadi macam tadi nombor perduaan kepada nombor perpuluhan ada satu sahaja kaedah. Iaitu kita gunakan jadual tadi. Ya, betul. Okey, untuk penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan ni ada dua kaedah. Jadi saya akan tunjukkan kaedah yang pertama macam mana untuk mendapatkan jawapan dia. Okey. Jadi pelajar sama-sama kita akan buat untuk menjawab soalan berikut. Okey, iaitu kita akan tukarkan nombor perpuluhan 75. Okey, 75 subskrip 10 ditukarkan kepada nombor perduaan. Okey. Ingat 75. Okey, jadi kita sama-sama buat, kamu buat. Jadi saya akan buat sini. Kita akan tengok apakah jawapan dia. Okey. Okey, kita letakkan 75 dulu di atas. Okey. 75 bahagi 2 berapa? Boleh? 37.5 cikgu. Betul tak? 37.5. Betul. 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 37.5. Okey. 37. Ya. Ya, betul cikgu. Okey. 37. Jadi kita ambil 37 tu. Okey. Sampai hati cikgu tak percaya saya. Poin 5 tu kita letak sebagai baki 1. Baki 1. Tapi dia tadi 37.5. Tapi baki ni ada 1. Okey. Kita ambil nombor perpuluhan tu kita tukarkan dia sebagai dia baki kita letak kat tepi. Okey, faham. Kemudian 37 tu kita akan bahagikan 2 lagi. 37 bahagi 2 18.5. 18.5 betul. Saya Okey, tak apalah cikgu, saya check dengan kalkulator dekat sini. Okey, 37 bahagi 2. Betul lah cikgu, 18.5. Okey, 18 kita tulis sini. 1.5 tu kita jadikan baki. Sebab hanya ada satu nombor perpuluhan. Okey. Kemudian 18 bahagi 2. 9. Senang, makin senang. Okey, 18 bagi 9 bagi 2 9. Tiada baki. Ya, betul. Jadi kita letak kosong. Okey. 9 bahagi 2 4.5. Kita letak 4, bakinya 1. Okey, kemudian 4 bahagi 2 2. Bakinya tiada baki. Kita letak kosong. Ya. Okey, 2 bahagi 2 jadinya 1. Okey, bakinya kosong pun tiada. Ya. Okey, kemudian kita letak 1 bahagi 2 0.5. Tak boleh. Okey, jadi kita pindahkan 1 ni dekat sini. Sampai sini saja. Sampai sini je. Maknanya kita selesaikan sampai kosong sini. Sampai kosong. Okey. Untuk mendapatkan jawapannya, kita perlu baca daripada bawah ke atas. Untuk mendapatkan jawapannya. Jadi nombor perduaan daripada yang tadi tu. Okey, daripada 75 subskrip 10 tadi. Okey, nombor perduaannya adalah 1001 011 subskrip 2. Jadi kita tulis 1001 011 subskrip 2. Oleh kerana ia adalah dalam sistem nombor perduaan. Sebab tu kita letak 2. Ini kaedah yang macam ni lah. Okey, kita tanya dulu murid-murid kita yang ada dalam talian, mungkin jawapan mereka pun sama. Okey, mari kita tengok Siti Balkis. Tunjukkan hasil kerja kamu. Okey, sebutkan apakah jawapan kamu. Adakah sama seperti jawapan saya? Sebutkan. 1 0 0 1 0 1 1 subskrip 2. Ya, betul. Okey.
Bijaklah semua murid cikgu ni. Okey, jadi bila kita guna kaedah ni maknanya mereka faham. Supaya mereka pun boleh susun mengikut kefahaman mereka. Mudah kita nak faham. Dan ini adalah untuk penukaran nombor ataupun sistem nombor perpuluhan ke nombor perduaan. Yang ini kaedah pertama. Kita juga ada kaedah yang kedua kan cikgu? Bagi mereka yang nak tahu kaedah kedua, jangan ke mana-mana kerana kami akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Rizwan. Baiklah cikgu, tadi kita dah sentuh dah kaedah pertama untuk penukaran sistem nombor daripada perpuluhan ke nombor perduaan. Sekarang inilah pula untuk kaedah yang kedua. Kaedah kedua. Ya cikgu. Okey, kaedah pengiraan macam mana kita nak tukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, iaitu kaedah kedua, kita akan masukkan nilai tengok kepada baki dia. Okey, iaitu yang pertama saya sediakan sini. Okey, pelajar murid juga boleh buat sama. Okey, nilai tempat nombor perduaan. Okey, jadi kita akan letak tadi nilai tempat nombor perduaan adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan juga 64. Okey. Okey. Nombor perduaan. Saya tak bagi soalan lagi. Okey, soalannya. Soalannya nombor perpuluhannya adalah 101. Kita ambil yang mudah. 101 subskrip 10 ditukarkan kepada nombor perduaan. Okey. Jadi kita tinggalkan dulu. Ini jawapan dia. Okey, jadi kita akan buat yang pengiraan dulu. Kita mulakan dengan yang pertama tadi. Okey. Soalan tadi 101. Okey, 101 tolak dengan yang pertama ni 64 sama dengan 37. Okey, 37. Jadi apabila operasi ini boleh dilakukan, jadi kita akan letakkan nilai dia sebagai 1. Okey, baik. Okey. Kemudian 37 tolak nilai yang kedua 32 maka sama jawapannya dengan 5. Dan boleh dilaksanakan. Okey, operasi boleh dilaksanakan. Kita akan letak nilai 1. Baik. Okey, kemudian ambil 5 tadi. 5 tolak 16. Tak boleh. Okey, kita hanya kira nombor memang positif. Memang kita akan dapat nombor negatif. Tapi kita harapkan nombor positif. Tak boleh. Jadi kita pangkahkan. Kita akan letak nilai 0. Okey. Okey, kemudian kita guna balik 5 tadi. 5 tolak dengan 8. Tak boleh juga. Nombor negatif. Nombor negatif. Jadi kita pangkahkan, kita akan letak nilai 0. Okey, kita akan teruskan 5 tadi. 5 tolak 4 sama dengan 1. Okey, kita boleh buatkan operasi tersebut. Jadi kita letak nilai 1. Okey. Kemudian 1 tolak 2. Okey, 1 tolak 2 ni dapat nombor negatif cikgu. Dapat nombor negatif. Jadi kita letak nilai 0. Okey, kita perlu selesaikan lagi. 1 tolak 1 sama dengan 0. Okey, operasi boleh dilaksanakan. Kita letak 1. Okey, jadi jawapan dia adalah yang nombor perduaan ni. 1100101. Rasa betul tak jawapan saya, Syot? Sebab cikgu yang habiskan, so betul lah cikgu, sebab cikgu yang buat. Mari kita tengok murid saya. Adakah jawapan dia sama? Okey, jadi saya rasa saya nak cari siapa yang belum tadi. Naif. Okey, Naif. Sebutkan jawapan kamu. 1010011 subskrip 2. Apa dia? Angkat kertas. Angkat kertas. Satu. Naif, kamu salah salin tu jawapan tu. Pengiraan penyelesaian betul. kamu betul tu. Jawapan kamu salah salin. Cuba betulkan. Lepas tu tunjukkan balik semula. Pengiraan tu dah betul. Okey, kita tengok pada pelajar yang lain.
Ya. Siti Balqis. Siti Balqis, cuba tunjukkan kamu punya jalan kerja dan jawapan dia. Okey. Tak selesai lagi. Yang atas tu belum habis lagi. Tu tak salin lagi satu-satu tu. Yang atas. Okey, tak apa. Kita balik semula ke Naif pula. Tengok dah selesai ke Naif. Macam mana? Hanya yang jawapan tu salah tulis. Bukan yang pengiraan. Pengiraan dah betul lah. Okey, bahagian ni kamu dah betul. Cuma kamu salin jawapan tu dah salah. Okey, siapa lagi yang nak jawab? Mungkin boleh tolong kawan-kawan kamu? Kawan-kawan anda? Syahira, boleh ke? Syahira dapat macam mana? Okey, tak apa. Siti Balqis angkat tangan. Mungkin dia dah betulkan. Apa jawapan kamu, Siti Balqis? 1 1 Okey. 0 0 Ya. 1 0 1. Ya, betul. Okey. Ya, betul. Dia salah salin daripada tadi. Tadi tak isikan je tapi jawapan dia betul. Okey. Baik. Naif nak tunjuk ke? Ke masih buat? Tak apa. Kita beri peluang kepada Naif untuk habiskan soalan ataupun jawapan tersebut. Cuba fahamkan balik mana kesilapan yang dia buat tu. Ya. Dia akan cuba fahamkan. Okey, tak apa. Kita beri masa kepada mereka untuk terokai dengan betul jawapan ataupun soalan yang diberikan. Apa kata kita teruskan, Cikgu? Apa lagi yang kita akan terokai pada hari ini, Cikgu? Okey, ini adalah saya dah tunjukkan kat sini macam mana kaedah penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Begitu juga nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, sebenarnya kaedah-kaedah ini juga kita ada sistem nombor yang lain. Bukan sistem nombor perduaan dan juga nombor perpuluhan je ada. Kita ada sistem nombor perlapanan dan juga per-16an. Okey, tapi sistem nombor tu pun masih lagi menggunakan kaedah yang lebih kurang sama. Mengikut dia punya nilai tempat tersendiri. Seperti macam itulah. Tapi apa kegunaan yang sistem nombor perlapanan dan juga nombor yang lagi satu? Per-16an. Okey, perlapanan ni antara kepentingan dia. Okey, untuk memudahkan penukaran nombor perduaan kepada nombor per-16an. Supaya komputer dapat cepat menukar nombor tersebut. Okey, tapi nombor per-16an ni, okey, macam tadi kita tahu nombor perduaan ni lebih kepada aksara. Tapi nombor per-16an ni adalah mewakili spektrum warna. So ini tak guna lagi lah untuk... Kan biasa kita guna komputer ada macam-macam jenis warna kan? Jadi warna-warna tu pun ada menggunakan nombor perduaan dia. Okey. So masih dalam bahasa komputer ataupun bahasa dia ada 256 warna merah, 256 warna biru, 256 warna merah, biru dan juga lagi satu apa? Merah, biru, hijau. Hijau. Merah. 256 kita merentas kurikulum pula. Ada juga pendidikan seni visual pula ada keluar ya. Okey, Cikgu, silakan Cikgu. Okey. Baik, Cikgu, apa lagi selain daripada kita dah sentuh dah sikit berkenaan dengan sistem nombor per-16an dan juga per-8an. Itu yang tak sempat kita nak belajar hari ini. Okey, selain daripada itu saya nak memaklumkan pada semua bahawa tadi kita dah tengok pada kod ASCII. Kod ASCII iaitu mewakili untuk huruf aksara yang biasa kita lihat seperti huruf, simbol dan juga nombor. Okey, tetapi kita ada lagi satu kod iaitu kita panggil sebagai Unicode. Universal Code. Okey, Unicode ni adalah mewakili data-data seperti kita kadang-kadang bahasa Cina ada simbol huruf dia tersendiri. Bahasa Tamil pun ada simbol huruf tersendiri. Termasuk juga dengan simbol-simbol Arabik. Okey, jadi yang itu akan melibatkan aksara dalam Unicode. Okey, dalam aksara Unicode tu macam tadi, satu aksara tadi bersamaan dengan 8 bit. Tapi dalam Unicode, satu aksara bersamaan dengan 32 bit. Saiznya adalah lebih besar berbanding ASCII tadi. Okey, baik, Cikgu. Okey, dia ada tadi kita ada 127 aksara dalam ASCII. Tapi dalam Unicode ada 2 bilion aksara mewakili. 2 bilion. Itu saja ke itu? Sebab dia yang banyak. Sebab dia 32 bit kan, panjang kan. Jadi sebab itulah setiap nombor perduaan tu akan membentuk 2 bilion aksara mewakili simbol-simbol yang selain daripada aksara ASCII tadi. Okey, lebih kurang 2000.
Cikgu, saya nak tanya ya, sebab ada di sini ya, ada ni motherboard kan cikgu? Ya, motherboard. Okey, so di motherboard ni yang tadi cikgu sebut berkenaan dengan byte dengan tu semua kan, disimpan di bahagian mana motherboard cikgu? Okey. Dia sebenarnya bukan disimpan di bahagian mana. Apa yang saya cuba tunjukkan dekat motherboard ni, okey, adalah sebahagian daripada komponen ini adalah menggunakan transistor. Okey. Transistor ni adalah pengganti kepada generasi yang pertama dulu kita guna vacuum tube. Vacuum tube ni dia seakan mentol lampu. Dia bersaiz besar. Dan dia ada banyak kelemahan, terutama sekali dia mudah panas, bersaiz besar dan macam-macam. Tapi bila dah masuk ke generasi kedua sehingga sekarang kita gunakan transistor. Okey, transistor itulah yang akan berfungsi untuk nyalaan bit. Sama ada kosong ataupun satu. Tadi dalam trivia tadi pun kita dah lihat teknologi terkini iaitu CPU. Ada berbilion-bilion transistor yang dibuat di dalam CPU tersebut. Maknanya saiz dia adalah lebih kecil. Okey cikgu. Berkenaan tadi dengan jadual ASCII ya. Jadual ASCII. ASCII ya. Saya dah lengkapkan. Sempat sebab dengan kawan-kawan saya yang ada di studio ni. Sempat juga. Rasanya cikgu betul ke tak? Association betul tak? Rasanya betul lah. Sebab saya nampak sebab tadi pun saya dah tengok sedikit. Sebagai guru ni memang inilah kod-kod unik dia, tak ada persamaan dengan nombor perduaan yang bagi aksara-aksara yang lain. Okey, terima kasih cikgu dah dapat dah A. Okey, baik cikgu, sebelum kita berakhir untuk hari ini, apa kata cikgu beri kesimpulan daripada penerakan kita pada pagi ini? Okey, apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini adalah macam mana sistem komputer itu membaca berdasarkan kepada sistem nombor, iaitu sistem nombor perduaan, kod binary ataupun kita panggil sebagai bahasa mesin. Okey, selalunya kita mengandaikan bila kita guna komputer ni, apa yang kita tekan itu yang akan keluar. Tetapi sebenarnya apa yang yang komputer cuba buat adalah dia mengubah kod yang ditekan daripada pengguna tu diwujudkan ke dalam komputer. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu kerana sudi membuat perkongsian ilmu bersama dengan kita, dan juga kepada murid-murid kita yang berada dalam talian, iaitu Balkis, Syahira Nadia, Alif Nazri dan juga Nail Zafran. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami untuk Teroka Didik TV KPM. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, jangan lupa untuk sentiasa mengikut SOP, iaitu kerap cuci tangan, pakailah gel pembasmi kuman ataupun sanitasi tangan, dan juga pakai pelitup muka apabila berada di tempat awam. Dan apabila berada di tempat awam dan ada banyak orang kat sana, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan jangan lupa untuk saksikan Teroka Didik TV KPM setiap hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Itulah saja untuk program kita pada hari ini. Pastikan anda bersama kami pada hari esok. Bye-bye. Asas Sains Komputer ASK ialah salah satu mata pelajaran baharu yang diperkenalkan dalam kurikulum standard sekolah menengah KSSM, dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017. ASK merupakan kesinambungan mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK yang telah diperkenalkan kepada murid sekolah rendah dan menggantikan program Information and Communication Technology Literasi ICTL sekolah menengah yang telah dilaksanakan mulai tahun 2007. Mata pelajaran ASK diperkenalkan agar murid-murid diajar tentang prinsip-prinsip asas dan konsep pembinaan teknologi digital supaya menjadi individu yang mempunyai pemikiran komputasional serta memahami bahawa teknologi digital pada hari ini mampu menyelesaikan masalah masa hadapan. Jadi murid-murid, jangan takut belajar ASK ya, seronok tau. Saya mewakili KPM berharap hasrat yang terkandung dalam kurikulum ASK dapat difahami dan seterusnya dilaksanakan dengan cemerlang oleh guru-guru seluruh Malaysia. Tanda pagar, sayang guru ICT. Didik TV KPM.